أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وقرابته وصحابته التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bagi kita kesempatan lapang masa untuk kita menuntut salah satu daripada ilmu yang difardukan, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu fiqh. Salah satu daripada 3 ilmu yang wajib yang kita tuntut untuk kita belajar. Sama ada faham atau tidak faham itu lain cerita. Perintah Allah untuk kita belajar, sehinggalah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuntutan belajar tu tak digugurkan. Mudah-mudahan amal kita yang sedikit ini dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang soleh, amal yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita dah sebut sebelum ni, masih lagi dalam bab najis mughalazah ni. Tak habis panjang lagi. Saya ambil isi daripada kitab idaman penuntut lah, tapi saya cari rujukan-rujukan lain untuk tambah. Di sebelum ni kita dah cerita pasal bab najis mughalazah ni, yang berkait dengan najis anjing dan babi. Zahir dan batin ni semua najis lah. Air liur dia ke apa juga najis dia ke, badan dia semua najis lah. Dan juga yang apa juga yang berkait dengan dia, yang kacuk dengan dia, yang berkelamin, yang disenyawakan dengan binatang yang halal sekalipun tetap najis. Dan yang keluar daripada kacukan dua tu pun najis. Jadi cara untuk menyucikan tu ada 3 kita sebut sebelumnya. Yang pertama, yang paling afdal tu, diasingkan air campuran tanah tu, dibersihkan dululah tempat najis tu, dibersihkan, dihilangkan. Lepas tu diasingkan, dibancuhkan umpama dalam satu baldi ke, kita bancuh air siap-siap dengan tanah sekali. Kemudian kita tuang di atas tempat najis tu. Lepas tu 6 kali lagi dengan air mutlak. Ini yang paling baik lah. Lepas tu cara yang kedua, kita letak tanah. Dah bersihkan najis tu, tinggal kesan-kesan ni kan. Jadi kita letak tanah situ kat atas tempat najis tu. Kemudian baru curah air atas dia, campur kaul kat itulah, tuang air sekali tu, gosok-gosok ke. Lepas tu baru 6 kali lagi. Yang kedua. Yang ketiga, curahkan air dulu. Bila dah bersihkan najis tu, curahkan air dulu, kemudian baru letak tanah. Tahu kan? Terbalikkan. Lepas tu baru 6 kali lagi air. Itulah. Biasa kita buat yang itulah, yang gaul dulu di tempat lain, yang satu bekas, curahkan di tempat tu, baru 6 kali lagi air. Kalau ambil apa, tanah lomo ni guys tu boleh juga. Itulah cara yang kedua. Maksudnya lepas tu baru masukkan air. yang sebenarnya tanah ni yang macam mana Ustaz? Yang kendak dia Ustaz? Dia tak kisah debu atau tanah boleh. Tak kira tanah apa pun. Tak kira. Tanah bakar sekalipun. Tanah bakar. Maksudnya tanah yang tempat bakar tu. Boleh, tanah jadi tanah. Asal tanah lah. Tanah. Debu ke tanah ke boleh, tak salah. Ada dulu kalau kita baca kata pakai tanah liat tu. Tak semesti. Tanah liat tu nak kena kurik tanah ke dalam yang budak yang liat tu. Tak semesti jadi tanah. Atas nama kita panggil biasa tanah. Tanah ni umum kan. Apa juga masuk tanah hitam ke, tanah
merah ke tanah Yalah. debu ke? Tapi kalau saya tak lupa lah. Dulu kata tanah liat. Ada tahu sih dia tanah kumuh. Itu habis part tu. Lepas tu ada juga persoalan, bolehkah tanah atau debu digantikan dengan sabun untuk menyucikan najis mughalazah? Sabun ni sabun yang bercampur tanah. Dia buat sekarang ada buat sabun untuk tanah, sabun tanah. Jawab. Kalau sabun yang buat daripada tanah je tu, kata tanah. saya boleh lah. Kalau ibadah memang material dia tanah. Jadi benda ni dah dibincang dalam majlis musyawarah, majlis fatwa kita pun ada bincang benda ni kan. Berkait dengan sertu lah, dipanggil sertu lah untuk bersihkan najis mughalazah ni. Dan menggunakan sabun tanah liat ni, majlis fatwa kita pun ada cerita buat. Jadi muzakarah ni telah memutuskan bahawa sabun yang mengandungi unsur tanah liat boleh digunakan. Ini tanah liat. Tanah liat Ustaz. Ini tanah liat. Ni sabun ni sekarang ni mau buat tanah liat sebab orang kata tanah liat ni dia tak sama macam tanah lain kan. Dia ada unsur untuk penyakit kulit sesuai. Dia sebenarnya asal dia buat tanah liat ni, sabun tanah liat untuk penyakit kulit asalnya. Tapi ada orang bila orang tanya, boleh ke tanah liat ni, sabun yang buat tanah liat ni kita buat untuk mughalazah Ada orang tanya tu. Boleh sebab dia tanah. Tak kisah. Tanah liat ke tanah tak liat ke jadi tanah. Jadi masalah yang buat sabun sekarang ni tanah liat ni, daripada tanah liat boleh ke? Boleh digunakan untuk melakukan suatu najis mughalazah. Boleh. Dengan syarat ada syarat dia. Dengan syarat tanah tersebut suci dan peratusan kandungan tanah di dalam sabun itu melebihi daripada bahan-bahan yang lain. Tanah mesti banyak. Dia ada campur juga bahan-bahan kimia yang lain. Jadi dengan syarat tanah tu lebih banyak. Dia ada tulis kat kotak tu berapa persen tanah, berapa persen bahan yang lain dia guna. Serta kaedah sertu itu dilakukan mengikut cara syarak lah. Bersihkan dulu najis tu, lepas tu gosok dengan sabun dekat situ, sabun tanah tu kat situ. Lepas tu curah air sekali, campur dengan basuh yang itulah sekali dengan yang sabun tanah tu. Kemudian baru 6 kali lagi air. Manakala fatwa daripada Dar Al-Iftah Al-Misri, ini majlis fatwa Mesir, dibolehkan, diharuskan untuk mengganti tanah dengan sesuatu yang boleh mengambil tempatnya pada zaman ini dengan benda-benda moden yang dapat menyucikan sabun itulah. Ini kerana perkara yang dimuktamadkan adalah taharah. Kaedah asal dia memang taharah tu nak menyucikan kan, secara mutlak. Jadi kaedah yang kita nak buat sekarang ni, kita nak sucikan. Yang penting ada tanah, yang penting ada maksudnya tanah yang bercampur dengan air, dengan 6 kali lagi air. Jadi kaedah tanah tu nak datang daripada mana itu tak penting. Yang penting ada tanah. Mengikut kaedah syarak, iaitu dengan menggunakan air dan tanah. Manakala fatwa daripada fatwa Al-Lajnah Al-Daimah pula ialah daripada dan pakaian itu apabila dicampakkan ke dalam air yang suci dan air mutlak yang lebih daripada 2 kolah dan sebagainya seperti sungai dan laut, dan sesuatu yang terkena najis mughalazah itu, anda kata baju kita tu terkena najis mughalazah, kita baling dalam laut ataupun air bekas yang lebih daripada 2 kolah dibasuh sehingga hilang kesan-kesan najis daripadanya, maka ia menyucikan keseluruhan daripada najis anjing dan selainnya. Ini pendapat lain lah. Dia kata, anda kata pakaian tu terkena najis mughalazah, lepas tu kita campak baling dalam air yang lebih pada 2 kolah, ataupun kita baling ke dalam sungai tu, ataupun ke dalam laut tu, dan dibasuh dalam sungai dan laut ataupun air lebih pada 2 kolah tu sampai hilang kesan-kesan najis mughalazah yang ada pada baju tu, maka ia mensucikan keseluruhannya daripada najis-najis anjing dan selainnya, dengan syarat basuhan untuk najis anjing itu, najis mughalazah itu berulang sebanyak 7 kali. 7 kali basuh. Maksudnya Dan basuhan yang pertama adalah dengan tanah atau apa-apa yang menggantikan tempatnya. Kalau kita nak basuh dalam air itu, pastikan kita dah hilangkan kesan, anda kata ada kesan, nampak tarik najis mughalazah dekat baju kita tu atau pakaian, hilangkan dulu, ambil tanah, gosok tu kan, ambil tanah di situ kan, lepas tu masukkan dalam air. Masukkan dalam air tu kira sekali lah dengan tanah tadi.
Lepas tu kita gosok dah kira sekali lah. Lepas tu 6 kali lagi. 6 kali lagi basuh. Celup 6 kali lah sana. Gosok ke apa. Penting kita lintaskan dalam fikiran kita ni 7 kali. So, maksudnya dah dikira terangkat. Sebanyak 7 kali, berulang sebanyak 7 kali, dan basuhan yang pertama adalah dengan tanah liat. Dengan syarat yang pertama tu mesti ada tanah di situ. Baru kita celup, kita gosok tu angkat dia sekali kan. Lagi 6 kali. Itu syaratnya tanah dengan yang tanah tu yang pertama. Ya. Ada yang kata tanah dekat tengah pun boleh, dekat ujung Boleh, pun bawah sana boleh. Tapi ni tadi syaratnya yang sebaik-baiknya yang pertama lah, sebab bila jadi bila kita rebus tanah sekali, yang lain tu guna air basuh kan. Kalau kita basuh 6 kali dan yang hujung contohnya kita letak tanah, kan nak kena basuh pula. Ya, betul. Dia kat, tapi tak ada masalah nak nombor 3 ke, nombor 7 ke. Abdulnya yang pertama lah ya. Sebaik-baiknya. Senang cerita kan. Jadi basuhan yang pertama tu adalah dengan syarat dengan tanah lah, atau apa-apa yang menggantikan tempatnya, tanah atau debu, seperti sabun tanah liat atau lain, dengan syarat kandungan tanah itu melebihi kandungan yang lain. Boleh nak pakai sabun, yang penting kandungan tanah tu lebih. Jadi kesimpulan di sini, hukum menggunakan sabun tanah adalah harus. Boleh lah kalau kita guna, dan kerana telah memadai dan mencapai maksud yang sama dengan penggunaan tanah. Akan tetapi jika tidak menjadi apa-apa masalah untuk mengambil dan menggunakan tanah untuk tujuan sertu, kalau tak ada masalah apa-apa, maka menggunakan tanah adalah lebih utama, lebih afdal. Tanah tu lebih baik daripada guna sabun. Jadi kalau misal kata bau hilang, warna, bau, rasa insyaAllah tak ada lah. Tak ada. Jadi colour ada lagi macam mana? Dia kata warna, bau, rasa. Yalah, colour tu rasa dah tak ada dah. Ya. Kan kalau dia licin dah tak licin dah contohnya. Kalau rasa tu takkan kita nak jilat kan, tapi rasa tu rasa kat tangan. Rasa tangan lah kan. Tapi colour tu, contohnya macam kena darah dia contohnya. Kan yang ada kan dia melekat kan, ataupun macam kita kena kunyit tu. Kena kunyit kan dia payah nak hilang kat baju kan. Dan kita dah baunya betul-betul pun ada lagi kesan kekuningan tu ada lagi. Macam mana? Dia penting bila contoh najis mukhalazah kan. Kita dah guna dah, kita dah buat dah 7 kali tu. Masih juga, tapi yang penting warna bau dan rasa tu dah tak ada, dikira suci kan. Warna tu kira suci kan, dia kira suci. Macam kita basuh najis biasa pun sama. Kadang dia punya contoh macam warna kuning dia tak hilang kan. Anda kata najis yang macam tu lah. Warna dia tak hilang, tapi bau dah tak ada, dia punya rasa pun dah tak ada. Kan? Contohnya kalau biasanya kain putih kan, bila kena dia payah nak hilang lah. Kena kunyit kan susah nak hilang kan. Contohlah najis membelah tu kuning macam tu kan. Kita dah ikut prosedur yang sepatutnya. Tapi dia ada juga kesan colour tu ada lagi. Kesan tak masalah, yang penting rasa dan bau dia tu hilang, cukup. Maknanya selagi kita guna prosedur dia, InsyaAllah lah ya. Ya, tapi kalau kita nak lebih yakin lagi, tu kita anda kata ini kalau pakai klorak ni boleh hilang ni, contohlah kan. Pakailah klorak. Tapi kaedah tu dah selesai. Maknanya kalau kaedah tu kita dah guna, selesai. Kira sah. halal lah. Sebab dia tak syarat untuk hilangkan warna, tak syarat. Yang penting sekali kat sini warna, bau, rasa ni, maksudnya rasa dan bau tu yang paling penting sekali berbanding dengan warna. Tapi kalau warna tu anda kata kalau kita nak boleh dihilangkan dengan benda lain, guna benda lain. Jadi guna tanah tu lebih afdal lah daripada guna sabun yang ada tanah. Itu bab ni. Jadi dia masuk sikit bab sebab sebelum ni tak cerita najis mukhafafah. Cara Nabi bila ada seorang perempuan bawa anak dia umur 2 tahun ke bawah, perempuan dia bawa umur 2 tahun juga, Nabi letak atas rebah, dia kencing di atas rebah Nabi minta air, Nabi jurus. Banding dengan waktu lain, ada satu bawa anak lelaki yang umur 2 tahun ke bawah juga, dia tak minum susu melainkan susu ibu je, dia tak makan benda lain.
Jadi Nabi bila budak lelaki tu kencing atas riba, dia minta air, dia cuma kencis. Jadi maksudnya kita dah cerita sebelum ni kan, maksudnya walaupun Allah tak cerita kenapa, apa beza, cuma beza jantina je lah. Tapi maksudnya dia umur 2 tahun ke bawah, tapi dia tak minum, dia tak makan benda lain melainkan susu ibu dia, sama juga. Tapi kenapa bayi perempuan ni Nabi jirus, basuh lah kan? Bayi lelaki pula Nabi renjih je, apa beza? Tak ada cerita, dalam hadis tak cerita, dalam Quran pun tak cerita, cuma ulama bahas je lah. Sama ada segi kaedah moden ke, apa nama, saintis ke apa ke, dia akan cerita kandungan najis air kencing budak perempuan ni lebih pekat, najis dia lebih kuat lah dibanding dengan air kencing budak lelaki ni, dia cair. Jadi kekuatan najis tu kuat perempuan lagi berbanding lelaki. Jadi sebab tu Nabi jurus, basuh. Jadi dia najis air kencing budak perempuan yang umur 2 tahun ni, dia tak masuk dalam kategori najis mukhaffafah, dia masuk dalam najis yang lain, najis mutawassithah, macam-macam najis lain juga. Tapi najis tahi tu termasuk dalam najis mutawassithah. Air kencing sahaja dia masuk dalam najis mukhaffafah, najis kencing budak lelaki. Jadi cara macam mana dikatakan sah ataupun cara betul nak terjih tu. Jadi sedikit tambahan penjelasan berkait cara yang betul untuk memercikkan air atau merenjiskan air pada najis mukhaffafah, najis ringan. Iaitu seperti mana kita maklum bahawa najis mukhaffafah ataupun najis ringan ini ialah air kencing kanak-kanak atau bayi lelaki yang berumur di bawah 2 tahun, yang tidak makan dan minum melainkan hanya susu ibunya sahaja, yang mana seperti mana tersebut di dalam hadis riwayat Aisyah-Khani, Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada Ummu Qais radhiyallahu anha, katanya satu hari dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa anak lelaki dia yang masih kecil, maksudnya umur bawah 2 tahun lah, yang belum makan makanan, dia hanya minum susu ibunya sahaja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil budak itulah, budak lelaki itu, dan letak di atas ribanya, pangkuannya. Kemudian tiba-tiba bayi lelaki itu pun kencing di atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sebekas air, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya merenjiskan air pada tempat yang kena air kencing itu pada pakaiannya, dengan tiada dibasuhnya lagi selepas itu. Ada riwayat kata Nabi terus masa tu lepas tu Nabi bangkit pergi sembahyang. Persoalan, perkara yang perlu diambil perhatian di sini ialah percikan air yang macam mana yang dikatakan sah, seperti mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Macam mana? Renjis macam mana? Jawab. Cara percikan atau renjisan air pada najis mukhaffafah ini ialah yang pertama, percikan atau najis renjisan yang kuat. Ini syarat apa nama? Dia panggil syarat-syarat dia lah. Percikan tu kuat, ambil air kuat, bukan itu. Satu, air bila kita dah percik dengan cara kuat tu, air meratai atau kena pada keseluruhan tempat air kencing tu. Semua air kencing tu mesti kena air tu. Renjikan, maknanya renjisan itu banyak air lah. Ya, kuat dan banyak. Dia memang merenjis, tapi kandungan renjisan tu banyak air. Ya, banyak. Kita boleh buat banyak kali pun boleh, tak masalah. Renjisan tu kuat supaya air tu masuk meresap dan rata. Yang ketiga, air yang dipercik atau direnjis itu mesti lebih banyak daripada air kencing yang mengenai tempat atau pakaian tersebut. Air mesti banyak. Banyak kali kita buat pun tak apa. Tapi walau macam mana sekalipun, basuh tu lebih baik lah, lebih yakin lah. Tak kisahlah perempuan ke lelaki, tu lebih baik. Tapi kalau kita nak buat macam ni pun tak ada masalah. Yang penting syarat dia, air tu mesti banyak, mesti kena semua bahagian yang kena kencing. Boleh kita umpamakan barangkali kaedah tu di tempat kita tak sesuai ke Ustaz? Kurang sesuai. Macam mana kita kata macam tu Ustaz? Sebab tempat kita ni banyak air, jadi isu nambah tu tak ada masalah.
kalau di belah Dan Arab sana air kan terlalu kurang kan. Jadi kesukaran itu menyebabkan kaedah tu dibolehkan. Dia ambil kaedah macam ni lah. Saya pandangan saya macam ni lah. Dia tak kisah air banyak ke air kecil, tapi kalau kita nak buat, tak ada masalah. Hukum dia tetap sah. Itu sekurang-kurang sah lah kan. Tak kisah air banyak ke air sikit. Tapi kalau tempat macam Haji kata, tempat kita banyak air, pada saya lebih baik basuh je. Basuh lah. Iya, maksud saya itu tadi. Kaedah tu tempat kita lebih sesuai. Itu lebih yakin, lebih hati kita pun rasa tak ada. Ya. Tak rasa bersih betul kan ni, walaupun sah tapi bersih betul. Pada saya lebih suka macam tu lah. Ambil kaedah yakin. Tapi kalau andai kata lah, tiba-tiba jadi macam ni, tiba-tiba air tak ada, contoh kan, bolehlah kita buat sah. Boleh gitu kan. Macam tu je. Kaedah. Maksudnya kita dah ada ilmu lah kononnya kan. Penting kita faham kan. Faham tu penting tu. Ya. Contoh macam orang tayamum kan, tayamum. Kalau tempat yang contoh di tanah Arab lah, dia biasa memang tak ada air sikit. Contoh dia memang tak ada air ketika tu, dia boleh tayamum. Lepas tu bila anda kata datang balik air, tempat dia biasa memang tak ada air, jarang dapat air, atau air pun sikit, nak guna untuk benda lain, dia tak wajib qada sembahyang. Sembahyang yang dia bertayamum, selama dia bertayamum. Banding beza kita ni banyak air, selalu air. Contoh kita 2-3 hari tak ada air, memang tak ada air langsung. Ada air tapi kita untuk minum, makan, untuk wuduk tak ada kan. Kita tayamum. Jadi tempoh kita bertayamum selama tak ada air tu, bila dah datang balik air, wajib kita qada balik. Beza dah. Beza kita dengan dia tak ada air, tempat tak ada air ni. Okay. Yang penting percikan dia kuat, betul air mesti rata. Air yang percik tu mesti banyak, berbanding dengan air kencing yang kena. Kemudian yang keempat setelah itu, selepas itu barulah diperah dan dikeringkan. Bila kita dah buat percikkan air situ, air itu dah banyak melebihi air kencing, itu dah meresap masuk dekat kain atau pakaian kita tu, kita perah. Perah lepas tu pergi sidai. Tak disyaratkan, maksud tak wajib, hanya sunat. Air yang dipakai sebagai renjisan atau percikan untuk menyucikan itu harus mengalir, tak syarat. Sekadar mengalir air tak boleh. Kalau mengalir sunat lah, lebih baik lah. Lebih baik kita alir macam kita basuh najis lain. Itu. Tapi nak dikatakan wajib basuh sampai mengalir air, tak wajib. Cukup sekadar air yang kita renjihkan kat baju tu, kita perah, boleh sidai. Tapi kalau kita basuh, lebih baik. Boleh pergi ni. Okey, itu bab najis mukhafafah. Faham? Kalau ada boleh tanya terus tak? Kita belajar sebenarnya macam tu lah. Kami di madrasah pun macam tu lah. Ada belajar macam, kalau di surau ni nampak macam formal sangat kan, masjid-masjid kan. Sebenarnya tak macam tu belajar. Najis yang pertama tu kita, kali yang pertama tu lah kita campur tanah kan. Tanah. Yang Tegaul lebih tu habiskan 6 kali. 6 kali. 6 kali tu boleh ke pakai pipe boleh, tapi kita 6 kali lah. Kita niatkan 6 kali lagi. Salah. Tak perlu kita berhentikan air satu, buat agak lagi tak nafsu, tak perlu. Ada sebab tak perlu. Okey. Mana tadi? Okey, haiwan-haiwan ini bab binatang pula. Haiwan-haiwan ni terbagi kepada 4. Bab haiwan ni berkaitlah dengan najis mukhalazah. Dikatakan haiwan-haiwan berkait, terbahagi pada 4. Jadi sebelum kita masuk pada bahagian najis yang ketiga ataupun najis mutawassithah, najis pertengahan atau najis pertengahan, perlu juga kiranya dibahas serba sedikit berkait dengan haiwan. Sama ada haiwan itu halal dimakan ataupun haiwan yang haram dimakan. Ini banyak orang confuse kat sini. Sama ada ia najis ataupun tidak najis. Okay, yang pertama, apakah itu makna haiwan? Haiwan, bahasa kita haiwan, bahasa Arab hayawan. Kita pendekkan sikit, hayawan, sama makna. Disebut hayawan ni maksudnya hidupan, termasuk manusia, hidupan.
Ada dalam Quran aku sebut wamal hayatad dunya ilal hayawan, kan? Dan tidak adalah kehidupan dunia ni melainkan kehidupan. So kehidupan hanya sekadar kehidupan. Walahwun, mainan, sedegurau, tipu daya, mata'ul ghurur, tipu daya. Itu sifat-sifat dunia. Jadi makna haiwan ataupun hayawan, bahasa Melayu lama pun sebut hayawan. Kalau saya tengok dalam buku-buku Jawi ke, baca buku-buku lama tulisan bahasa Melayu kan, hayawan, dia tak sebut haiwan. Kita sebut haiwan. Hayawan. Ejaan Arab pun ha ya waw alif nun, hayawan. Kenapa benda tu boleh berubah Betul. Macam tu saya tengok dalam kalau kita sebut petua, PETUAA, petua. Bahasa Melayu lama sebenarnya petua ada H hujung. Betul lah. Sebab apa? Saya tengok dalam kamus Melayu, bahasa Melayu lama ni, petua. Sebenarnya petua ni satu benda yang kaedah ataupun cara yang kita bagi tahu pada seorang, ini cara kalau kamu nak apa sakit macam ni, kamu ambil bahan ni kan. Cara kaedah kita bagi tahu dia membawa tuah pada dia, boleh bawa manfaat pada dia, boleh bawa kebaikan pada dia, tu panggil petuah. Boleh bawa kebaikan, boleh bawa manfaat, dia panggil petuah. Benda yang boleh buat tu. Sebenarnya asal macam tu, bukan petuah. Tapi kalau Petuah. kalau kat Indon masih guna tuah lagi. Pertama kalau kita nak tengok bahasa Melayu, tengok orang Riau bercakap kan. Masih guna bahasa Melayu lama. Baik. Dalam bahasa Melayu bermakna makhluk. Makhluk lah, hidupan. Yakni yang bernyawa, yakni manusia dan binatang disebut hayawan. Yakni yang hidup, yang bernyawa. Kalimah hayawan dalam bahasa Melayu merupakan pinjaman daripada bahasa Arab hayawan, sama, yang mana berasal daripada kata akarnya hayun ataupun hidup, berarti hidup, hayun. Allah pun bersifat dengan sifat hayun, sifat hidup. Jadi hidup Allah tu tak ada nyawa, tak beruh. Kita hidup makhluk beruh, binatang ke, manusia ke, jin ke, semua beruh, ada roh. Apa beza hayun dengan hayat? Hayat. Sama, hayat tu bahasa kita. Hayah ada ta marbutah hujung kan. Yang sebenarnya hayat ke hayun? Hayat, kita sebutan kita hayat lah. Oh, itu sebutan kita. Sebutan kita hayat. Sini kalau hayun ni, kalau hayun ni hayun. Yang Hayat hayun tu? sama bahasa tu macam mana? Hayat ke hayun bunyi dia? Ya tu. Hayat tu. Hayat lah, ni kita sebut hayat kat sini. Hayat. Kehidupan sama ada. Hayat. Sifat hayat. Kan? Allah Ta'ala hayat. Hayat. Tapi hayun tu yang pokok dia. Kata asal hayun. Hayun. Hayat kehidupan lah. Asal perkataan kalau hayat daripada hayat, hidup lah. Kehidupan. Hidup. Maksudnya tapi Allah pun hidup juga, sifat hidup Allah. Tapi sifat hidup Allah tu tidak bernyawa, hidup Allah tu dengan sifat hayat, bukan dengan roh. Berbanding dengan makhluk, dia semua ada roh lah. Jadi sifat hayun atau sifat hidup ini juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat hayun ini juga ada pada kita makhluk atau hayawan ini. Kita manusia dengan binatang ada roh. Akan tetapi sifat hayun ini tak boleh disamakan sifat hayun Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat hayun makhluk atau hayawan ini, kerana hayun Allah Subhanahu Wa Taala ialah hidup yang hakikat. Hidup Allah tu hidup hakikat. Hidup kita asal tak ada, tak hidup, kemudian dia bagi hidup, kemudian akan mati balik. Asal dulu tak ada, lepas tu dia ada, hidup, lepas tu mati, lepas tu hidup balik. Tu roh kita yang berroh ni. Sedangkan Allah, hidup Allah tak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Hidup dengan sifat hayat. Allah hidup dengan sifat hayat, kerana dia ialah Khalik ataupun dia yang mencipta, yang menjadikan. Iaitu salah satu daripada namanya yang 99 yang bererti Maha Pencipta.
atau yang menjadikan yang menciptakan. Sedangkan kita makhluk ialah yang dijadikan. Makhluk tu maksudnya yang dijadi. Yang menjadi khaliq, yang diciptakan. Hidup kita makhluk ini dengan roh. Hidup kita ini makhluk ada permulaan dan ada kesudahan, dan kemudian akan dihidupkan semula di akhirat untuk menerima pembalasan, sama ada balasan baik ataupun balasan buruk. Jadi besok kita selagi mana di akhirat besok ada simbolik lah, simbolik hidup tu disembelih oleh Allah. Dia rupakan dalam bentuk kibasan. Disembelih, kehidupan tu kita akan hidup selama-lama. Hidup selama-lamanya di akhirat. Tak mati-mati lah. Dalam syurga, ada kala syurga. Ada kata orang tak kedai kita masuk neraka, na'udzubillah. Kekal dalam tu. Anda kata keluar daripada neraka pun, masuk dalam syurga, hidup selama-lama. Tak keluar lagi. Siapa yang masuk syurga tak akan keluar. Sekarang ni makhluk yang bernama hidup tu masih hidup. Tu kita dah mati ya. Ada yang mati, ada yang hidup. Makhluk yang bernama mati tu masih hidup. Mati tu duduk hidup lagi, betul orang dah mati. Bila mati tu dah dibunuh, tak ada mati dah, hidup. Hidup kita ini makhluk ada permulaan azan. Hidup kita ini makhluk ada permulaan dan ada kesudahan, dan kemudian akan dihidupkan semula di akhirat untuk menerima pembalasan, sama ada balasan baik ataupun balasan buruk. Dah bunyi? Dah bunyi dah. Okey, kita berhenti tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung saja. Ya,